Lim Kit Siang mencoba nasib dengan turut sama memberikan sumbangan untuk mengelakkan kerajaan PH daripada ditumbangkan oleh PN. Langkah pertama beliau ialah dengan memaniskan mulut menjemput Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, untuk turut serta dalam pakatan mereka yang ketika ini sangat genting dan diselubungi kebimbangan akan direntap jatuh tersungkur oleh PN melalui kehandalan Presiden PAS berpolitik. Apatah lagi, lebih mendebarkan PH ialah dengan kemasukan Tun Mahathir lawan PAS sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri, sekarang bergandingan dengan Presiden PAS. Setelah melihat Jaikom tidak mampu menampan serangan rakyat dari alam nyata ataupun maya, bertali arus yang sebenarnya bukanlah secara disusun, tetapi majoritinya PN mendapat bantuan daripada rakyat secara serentak dan secara tidak langsung yang begitu meluat dengan PH sekarang ini. Gelombang yang bukan diinisiatifkan oleh PN tetapi gelombang semula jadi hasil daripada tindak balas rakyat sendiri. Rakyat semua sudah celik, tidak sebagaimana tahun 2000 dan ke bawah dahulu, di mana zaman Anwar masih dalam BN memperbodohkan rakyat. Kemudian LKS melihat juga rakyat marah atas kegagalan kerajaan PH membuat perubahan total, yaitu menukar semua sistem yang mereka dakwa korup, yang didakwa mereka hasil ciptaan rejim BN dahulu. Mereka menggunakan pakai sistem yang jahat itu dan lebih teruk. Ada kalangan menteri PH sendiri yang lebih UMNO daripada UMNO dalam tindakannya. Sebahagian pemimpin UMNO sememangnya tidak boleh diharap, terutama yang menghadapi tuduhan, hanya sahaja Anwar yang memuja mereka. Ini disebabkan jika UMNO lari, maka Anwar akan jatuh dari kerusi Perdana Menteri. DAP juga terpaksa akur. DAP banyak mendapat manfaat daripada kerajaan PH. Oleh itu, merobohkan kerajaan PH karena marahkan Anwar berpeluk dengan UMNO bukanlah pilihan yang baik sekarang ini. Kata orang, alang-alang sudah terlanjur, baik ambil dahulu mana yang sempat. Nanti kalau sudah kalah, tertutup peluang, sekurang-kurangnya mereka sudah dapat sebahagian daripada kehendak mereka ketika berkuasa ini. Boleh cari gandingan baru, dan nanti gunakan pula gandingan itu untuk kepentingan mereka. Menyadari hal itu, LKS yang sudah berjanji akan bersara pada PRU 15 yang lalu keluar sekarang, menyibuk kembali dengan politik negara yang sudah jelas tidak mahukan beliau berada di dalamnya. Sebaik sahaja masuk campur, kenyataan beliau ialah DAP sedia memaafkan PAS yang sudah banyak menfitnah DAP. PAS mesti menunjukkan keikhlasannya untuk bersama PH. Kemudian beliau mengenakan beberapa syarat kepada PAS jika mau turut serta dalam kerajaan PH itu. Bingung, sungguh bingung orang tua ini. Yang nampak jahat PAS, jadi kalau PAS tak mau terima syarat dia, yang dia juga tahu PAS tidak mahu, nanti dikata orang PAS tidak tahu membalas budi baik orang. Apakah nyanyuk LKS sudah kronik? Pertamanya PAS dengan jelas dan teguh mengatakan bahwa PAS tidak akan menyertai PH karena adanya DAP. Keduanya mengajak PAS masuk PH yang sudah tahu PAS tidak mahu, kemudian meletakkan syarat jika PAS mahu turut serta adalah hal yang pelik. Ia boleh diibaratkan seperti seorang janda tua yang hodoh, sudah menepus mandul dan miskin berkata kepada seorang jejaka yang kacak kaya berpendidikan, kalau kau mahu kawin sama aku, kau kena patuhi syarat aku dan jangan menghina abang aku atau menfitnah dia. Sedangkan si abang dialah yang jahat, kerap menfitnah dan menipu orang, dan jejaka itu tidak ada hati langsung dengan si tua kutuk yang hodoh dan mandul itu. Apalagi jejaka itu jelas boleh mencari anak dara yang lebih cantik, kaya, muda, dan masih berpeluang untuk beranak. Jadi apakah yang kita mahu katakan kepada si tua nyanyuk ini? LKS mengalami lupa yang amat dahsyat, tetapi yang menariknya, lupa beliau itu hanya terpilih kepada PAS dan kononnya PAS berbuat jahat kepada dia. DAP amat mulia, tidak pernah ada dosa, tidak pernah menipu, tidak pernah melindungi pesalah rasuah, tidak pernah memainkan isu agama, tidak pernah ditangkap karena rasuah, sangat berbudi bahasa dengan PAS. Dahulu LKS pernah menuduh Tun Mahathir sebagai seorang yang mempunyai ingatan yang terpilih dalam beberapa kes yang dikatakan sebagai kejahatan. Beliau semasa menjadi Perdana Menteri dahulu. Kini, ingatan terpilih itu kembali kepadanya. Berehatlah Apik Lim, kan janji dah bersara, baik main dengan cucu lebih besar faedahnya. Manalah tahu bapak cucu tu masuk penjara nanti sebab sabit kes rasuah. Senanglah sikit datu dia ada. Harap jangan dikata pula Presiden PAS yang paksa beliau bersara
atau rancang masukkan anak dia dalam penjara.